Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Sekarang ni memang kita sedia maklum yang harga makanan semakin meningkat. Ramai yang terpaksa mengubah cara pemakanan mereka. Tapi jangan sampai ada yang jadi macam orang-orang di dalam senarai ini. Orang-orang yang akan saya ceritakan ini mempunyai eating disorder ataupun tabiat memakan benda yang pelik dikenali sebagai pika. Ada yang memilih untuk memakan span tilam. Ada juga yang memilih untuk memakan pasir. Kita akan lihat satu persatu kisah mereka ni, kenapa mereka makan benda-benda ni. Ini adalah 5 orang dengan tabiat memakan benda yang pelik dan ganjil. 5. Teresa memakan batu. Siapa yang pernah makan coklat ni? Nampak seperti batu, tapi ini ialah coklat. Untuk seorang wanita yang bernama Teresa pula, dia memakan apa yang nampak seperti batu dan ia memang betul batu. Percaya atau tidak, wanita ini ketagih memakan batu sejak 20 tahun yang lalu. My name's Teresa. I'm 44 years old. I live in Bedford, Virginia. Pretty day today. And I'm addicted to eating rocks. Katanya, dia tidak akan dapat berfungsi kalau dia tidak memakan batu pada setiap hari. Menurut Teresa, dia suka dengan rasa kerangupan batu yang dikunyahnya. Dia akan menghancurkan batu menjadi serpihan, membawa bekal di dalam bekas kontainer ubat dan dikunyah. Dan batu-batu ini akan dikunyah hampir setiap masa. Ketika menonton televisyen, di dalam bilik, ketika memandu, di luar ataupun di mana sahaja dia pergi. Kalau dia terlupa membawa bekal serpihan batu, dia akan mengutip batu di jalan dan menggigit sedikit demi sedikit untuk dimakan. Untuk batu yang besar pula, dia akan mengulum batu tersebut seperti gula-gula hanya untuk mendapatkan rasa. Setiap hari dia akan memakan hampir 1 kilogram batu. Malah Teresa tahu jenis-jenis batu yang dia suka. Contohnya, batu yang mempunyai rasa tanah dan mineral. Itulah yang membuatkan mulut Teresa berair. Keluarga Teresa risau dengan tabiatnya memakan batu. Apa tidaknya, gigi Teresa bukan sahaja kerap kali patah, malah serpihan batu yang ditelannya ini akan berkumpul dan melekat di dalam perut dia menjadi sebuah batu yang besar. Ini membuatkan dia sering mengalami kekejangan di bahagian perut. Sedangkan batu karang kecil di dalam hempedu seseorang pun sakit. Ini kan lagi batu besar di dalam usus. Di atas saranan doktor dan keluarganya, Teresa mengurangkan tabiat memakan batu dari setiap masa ke 2 kali sehari. 4. Jennifer memakan tilam. Dari memakan batu, sekarang kita lihat kisah Jennifer yang ketagih memakan span tilam pada setiap hari. Jennifer akan mencarik-carik span tilam di rumah dan memakan sedikit demi sedikit. Habis span di tilamnya sendiri, dia akan mencarik span di bilik orang lain pula. Tabiat ganjil ini bermula sejak dia berumur 5 tahun lagi. Pada waktu itu, dia sering memakan span kerusi di dalam kenderaan mereka. Dia juga pernah memakan spring tilam dan juga kerusi. Tapi tabiat yang paling lama ialah memakan span tilam. Walaupun telah dinasihati keluarganya sendiri supaya berhenti memakan span, Jennifer tetap berdegil. Untuk Jennifer, dia percaya yang setiap span yang dia makan akan keluar menjadi najis dan span ini tidak akan tinggal di dalam badan dia dan tidak memberikan kesan. Tapi dia salah sama sekali sebab menurut doktor, span-span yang dia makan ini boleh menyebabkan usus tersumbat yang membawa kepada kematian. Tidak sehingga dia mendapat nasihat dari doktor, barulah dia sedar kesan berbahaya memakan span ini dan nekat untuk berhenti. 3. Hans Raj memakan pasir. Hans Raj, seorang lelaki berumur 45 tahun berasal dari sebuah kampung terpencil di India ini, mula memakan pasir sejak dia berumur 20 tahun. Dengan itu, dia diberikan gelaran The Sandman ataupun lelaki pasir. Setiap hari mesti dia akan memakan 1 pinggan pasir. Bukan sahaja pasir, dia juga gemar untuk memakan batu bata. Bayangkan, Hans punya ketagih memakan pasir dan batu bata sehingga tahap dia akan mencabut batu bata dari rumahnya sendiri atau rumah jiran dan memakan batu bata tersebut. Menurut Hans, disebabkan sudah 25 tahun dia memakan pasir, badannya tidak mempunyai kesan sampingan dan mengatakan kesehatannya di dalam keadaan baik.
Malah, dia percaya mineral yang terdapat di dalam pasir dan batu bata memberikan dia tenaga. Lihat sahaja video ini. Dia memakan pasir seperti kita memakan nasi. Hans akan memakan pasir dengan teh, roti dan juga sup. Walaupun rakan dan ahli keluarganya telah menasihati Hans untuk berhenti, tetapi tabiat ini sudah menjadi kebiasaan buatnya. Secara langsung membuatkan dia sukar untuk berhenti. Disebabkan terlalu gemar memakan pasir, dia memutuskan untuk bekerja sebagai tukang batu. Ketika waktu kerja pula, dia akan memakan batu dan pasir, sehingga tahap dia dimarahi oleh mandur. Walaupun digesa untuk membuat pemeriksaan kesihatan, dia enggan dan tetap berkeras mengatakan tubuh dia di dalam keadaan baik. 2. Mikel Lotito memakan besi dan kaca. Ini pula ialah kisah Mikel Lotito yang berasal dari Perancis. Sejak berumur 9 tahun, dia kerap kali memakan besi dan kaca. Semuanya bermula sekitar tahun 1996 bila gelas minuman kaca dia pecah. Kalau orang biasa, kita akan ambil sapu dan membersihkan serpihan-serpihan yang pecah. Sebaliknya, Mikel mengutip dan mengunyah serpihan-serpihan tersebut. Menakjubkan bila dia menelan semua serpihan dengan tiada kecederaan. Di sinilah dia tahu yang dia memiliki kebolehan memakan besi dan kaca. Bila dilakukan imbasan X-ray, doktor mendapati perut Mikel boleh menampung besi dan kaca yang telah dimakannya. Mereka mendapati perut dan usus Mikel lebih tebal dari usus orang biasa. Disebabkan ini, Mikel telah menjadikan kebolehan dia sebagai kerjaya dan melakukan persembahan di atas pentas dan di kaca televisyen. Dia menjadi terkenal sehingga kan diberikan rekod dunia Guinness dan pernah dipaparkan di rekod Ripley's Believe It or Not. Sejak tahun 1966, antara barangan yang sudah dimakannya termasuklah 18 basikal, 15 troli pasaraya, 7 set TV, 6 chandelier, 2 katil, sepasang ski, sebuah komputer dan yang paling menakjubkan, dia pernah memakan sebuah pesawat. Sehingga tahun 1997, dia sudah memakan 9 tan besi. Disebabkan terlalu terbiasa dengan tabiat memakan besi ini, dia tidak suka untuk memakan makanan biasa seperti telur rebus dan pisang. Katanya, ini ialah makanan yang membuatkan dia muntah. Mikel Lotito meninggal dunia pada 25 Jun 2007 disebabkan oleh sakit semula jadi. 1. Memakan duit shilling dan bateri. Kisah ini pula berlaku di daerah İpek Yolu, Turki, melibatkan seorang lelaki berumur 35 tahun yang hanya dikenali sebagai Z. Boleh dikatakan, kalau perut-perut orang yang saya ceritakan tadi dibedah, pasti doktor akan menemui barangan dan objek yang mereka makan, seperti kes lelaki ini. Lelaki ini mengadu kepada kakaknya yang dia mengalami sakit perut yang sangat kronik. Mereka pun bergegas ke hospital. Sebaik tiba di sana, pihak doktor yang memeriksa lelaki ini melakukan imbasan X-ray. Alangkah terkejutnya mereka bila terdapat 233 objek di dalam perut lelaki ini, memaksa mereka melakukan pembedahan dengan segera. Para doktor kemudian menemui kepingan duit shilling, paku, skru, batu, besi, bateri, magnet dan juga kaca di dalam perutnya. Ibarat perut lelaki ini sebagai toolbox ataupun kotak untuk menyimpan peralatan. Malah ada di antara paku-paku ini telah menusuk usus Z yang membuatkan dia sakit perut yang kronik. Doktor yang membedah lelaki ini berkata amat jarang untuk orang dewasa secara tidak sengaja menelan begitu banyak objek. Selalunya, kes sebegini kerap berlaku di kalangan kanak-kanak yang tertelan secara tidak sengaja. Macam mana objek-objek ini boleh berada di dalam perut lelaki ini tidak pula dinyatakan. Ada kemungkinan dia mempunyai tabiat memakan besi yang pelik. Itulah kisah Z, kisah terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu ialah perkongsian kita pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, orang-orang ini mempunyai masalah eating disorder, dikenali sebagai PICA. Mungkin anda ada kisah sendiri, keluarga ataupun rakan dengan tabiat memakan benda yang ganjil. Tinggalkan kisah anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Sampai jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.